Okey, kita melihat contoh terakhir untuk tajuk Hardy-Cross Method, kerana pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bab 3. Okey. So jadi ini adalah contoh di mana saya ingin menunjukkan penyelesaian mungkin kita boleh buat dengan menggunakan Bernoulli equation. So katakan kita ada keadaan seperti ini. Kita ada keadaan sebuah tangki pada A. Okey, daripada tangki A kita alirkan kepada satu kedudukan, dan daripada satu kedudukan ini terpecah kepada dua, dan satu diberi kepada tangki B dan satu juga diberi kepada tangki C. So dengan beranggapan bahawa pengiraan bermula daripada permukaan cecair di sini, oleh itu kita mendapat kelebihan atmospheric pressure dan juga velocity kosong. Okey, data diberikan di dalam gambar rajah ini. Okey, so jadi diberi untuk A, atmospheric pressure, dan ketinggian dia adalah kosong. Maksudnya datum di sini bersamaan dengan kosong. So untuk B diberi atmospheric pressure dan diberi ZB sama dengan negatif 16. So negatif 16 di sini membawa maksud dia berada 16 meter di bawah kedudukan datum. So saya rasa yang ini saya harap awak tidak terkeliru lah. Kita dah belajar Bernoulli equation pada fluid mekanik 1 dan fluid mekanik 2. Untuk C diberi atmospheric pressure dan diberi negatif 40 meter. Dan untuk setiap pipe di sini telah diberikan data masing-masing. Untuk pipe nombor 1 di sini dia beri diameter 0.12, panjang 120 meter. Untuk pipe di sini diberi dalam soalan 0.075 dan 60 meter, dan untuk pipe di sini diberi 0.06 meter dan 40 meter. Soalannya kita perlu untuk mengira apakah flow rate untuk kesemua pipe. Walaupun mungkin kita tidak biasa dengan quantity balance method tersebut ataupun dan sebagainya, so kita boleh melakukan perkara ini dengan menggunakan Bernoulli equation. So antara cara yang digunakan, kalau Bernoulli equation, pertama sekali kita kena faham kita perlu untuk membuat Bernoulli equation. So jadi caranya ialah, so katakan kita beranggapan bahawa air mengalir daripada A pergi ke sini dan dia akan terpisah kepada B dan kepada C. Kerana kita beranggapan bahawa kedudukan A di sini adalah paling tinggi. Oleh itu kita mengatakan bahawa kita boleh buat Bernoulli equation daripada A ke B, dan seterusnya saya rasa kita akan buat daripada B, A ke C. Okay, so kita boleh buat A ke B dan A ke C. So kita pergi ke satu-satu dulu, kita buat kepada A pergi ke B. So ini adalah Bernoulli equation. Okay, kita masukkan nilai pressure, mungkin kita anggap kosong. Okay, velocity pun kita anggap kosong, dan Z pun kita anggap kosong. Kerana apa? Untuk ZB di sini kita akan menggunakan negatif. So pressure kita anggap kosong, velocity kita anggap kosong, tetapi nilai Z kita masukkan nilai negatif 16. Dan di sini kita kata ada losses. So untuk losses, kita faham bahawa ini adalah rumus losses. Tetapi kita perlu faham berdasarkan keadaan ini, kita ada dua section. Maksudnya kita ada section bahagian ini dan kita ada section bahagian ini. So kalau section ini ada dua, kita perlu faham, kita dah belajar tentang losses secara bersiri. Jadi apa yang perlu kita buat, kita akan campurkan loss di sini dan kita akan campurkan losses di sini. So itu yang kita buat di sini. Kita ada dua rumus losses. Ini adalah rumus untuk section 1 dan ini adalah rumus untuk section 2. So kita masukkan nilai masing-masing, tetapi kita tidak mengetahui apakah kadar alir yang melalui pada pipe 1 dan apakah kadar alir yang melalui pada pipe 2. Okay, jadi kita biarkan ia dalam bentuk unknown. Maksudnya masih lagi V1 kuasa 2 dan V2 kuasa 2. Okay, so
So ini adalah soalan. Okay. Kemudian kita buat Bernoulli equation. So kita boleh dapat equation ini. Seterusnya kita ringkaskan bahawa Bernoulli equation untuk A ke B kita boleh menulis sebagai rumus ini. Seterusnya kita membuat Bernoulli equation untuk A dan C. Sama juga kita masukkan nilai. Kita ketahui bahawa ia berada pada negatif 40. Kita masukkan nilai negatif 40 dan kita masukkan nilai losses. So nilai losses kita perlu faham ia berlaku pada dua tempat. Kita masukkan nilai losses di sini dan juga kita masukkan nilai losses pada pipe ini. So itu yang berlaku di sini. Kita masukkan dua nilai dan kita masih lagi membiarkan V1 dan V3 sebagai unknown. Okay, dan kita boleh ringkaskan bahawa Bernoulli equation tersebut boleh ditulis sebagai ini. So ini adalah A ke C, bukan A ke B. Sorry, A ke B. Okay, ni A ke B, betul lah. Ini. Okay. Okey, kemudian kita dapati bahawa daripada persamaan ini kita baru ada hanya dua equation. Sedangkan unknown yang kita ada tiga. Kita ada V1, kita ada V2 dan kita ada V3. Jadi daripada mana kita nak dapat satu lagi equation, kita boleh dapat equation dengan menggunakan continuity equation. So daripada continuity equation kita mengatakan bahawa kadar alir pada inlet Q1 sama dengan total kadar alir pada outlet. So equation ini saya harap pelajar dapat alert mestilah berdasarkan kepada gambar rajah. Okey, di dalam gambar rajah kita kata ini adalah inlet 1, dia pecah kepada 2. Oleh itu kita katakan total outlet mesti sama dengan total inlet. So sekiranya kita ada 3 inlet, dan kita ada 2 outlet. So kita kena mengatakan bahawa 3 inlet ni kita campurkan mesti sama dengan 2 outlet yang keluar. Okay, so kita bermula daripada sini. So kita masukkan nilai A adalah cross sectional area. So kita telah mengetahui diameter dan kita biarkan V1 sebagai unknown. Di sini kita masukkan diameter dan kita biarkan V2 sebagai unknown dan di sini kita masukkan diameter dan kita biarkan V3 sebagai unknown. Okey, kemudian kita boleh selesaikan dan sekarang kita ada equation yang ketiga. Maksudnya sekarang kita boleh menyelesaikan masalah ini kerana kita ada 3 unknown dan kita ada 3 equation. So kita perlu untuk buat persamaan serentak. So jadi untuk menyelesaikan persamaan serentak ini bergantung kepada pemilihan unknown yang pertama masing-masing. So katakan saya ingin bermula dengan V1. So saya boleh menulis V1 sama dengan 0.39, 0.25. Saya masukkan kepada equation yang pertama. Bernoulli yang pertama A to C dan kita mendapat satu lagi nilai. Dan kemudian saya juga daripada equation Bernoulli yang kedua, saya masukkan nilai V1, saya boleh mendapat satu lagi equation. Yang ini. Okay, so saya boleh dapat, ini adalah equation V2 dan ini adalah equation V3. Okay, ini equation 4, ini equation 5. So kemudian saya masukkan ke dalam equation daripada continuity equation. So saya boleh dapat nilai V1 boleh ditulis dalam bentuk ini. So untuk penyelesaian masalah ini kita kata memang benar agak sukar untuk kita buat secara penulisan di atas kertas. Okay, selalunya kita akan menggunakan trial and error. So yang ni saya tunjukkan sebagai jawapan. So saya ulang. Daripada Bernoulli equation kita boleh dapati bahawa ini adalah Bernoulli equation daripada A ke B sebenarnya. Okay, dan kita boleh membuat equation nombor 2.
Dan seterusnya kita boleh membuat equation nombor 3 dengan menggunakan continuity equation, dan seterusnya kita boleh menyelesaikan masalah. Kerana kita mempunyai 3 unknown dan 3 equation. Okay, kemudian saya masukkan nilai V1 kepada Bernoulli equation nombor 1 dan saya masukkan kita boleh dapat nilai V2 seperti ini. Daripada Bernoulli equation nombor 2, kita masukkan nilai V1 dan kita boleh dapat nilai V3 seperti ini. Dan akhir sekali kita masukkan nilai V3 dan V2 ini. Okay, di dalam continuity equation, kita dapati bahawa kita boleh mendapat satu final equation untuk V1 seperti ini. So, apa yang perlu kita buat? Kita selesaikan keadaan ini dan selalunya kita akan menggunakan trial and error. Ataupun kita cuba kaedah cuba jaya, sama ada dengan kita setting equation dalam scientific calculator kita atau kita menggunakan Excel. So kalau menggunakan Excel, kita just buat equation seperti ini. Kita predict nilai V1 di sini dan juga di sini supaya total nilai ini akan menghasilkan nilai kosong. So jadi kalau menggunakan Excel, kita dapati bahawa nilai V1 adalah 4.0831, V2 adalah 4.2897 dan V3 adalah 9.6285 meter padu per second. So ini ada meter padu per second sorry, ini bukan. Ini memang betul lah meter per second. Okay. So daripada kadar alir yang kita ada, saya rasa para pelajar mengetahui rumus ini, kita boleh mengira total kadar alir. So kita ada 0.4618, 1895 dan 2723. So jadi di sini kita boleh dapat, kita boleh menilai pengiraan tersebut. So okay, seeloknya di sini kita balancekan. Maksudnya daripada nilai kadar alir Q1 yang kita ada, so kita balancekan dengan nilai yang kita dapat. So yang ni mungkin saya tak balancekan. So kalau kata tengok sini adalah 5 angka, dia 8. Bolehlah. Ni betul. Berakhir dengan 8. So 5 campur 3, 8. Kat sini dia tak balance lah antara inlet dan juga outlet. Kerana so seeloknya kita cuba balancekan, kita modify sedikit jawapan supaya hasil tambah hasil tambah inlet dan outlet akan menjadi nilai yang sama.